Tapi gendam Melayu tak untung. Untung tertak, untung tertak, untung rugi. Tak, untung, untung rugi. Tak kau dengar tu betul. Arwah abah saya dulu cakap, itu saya memang galak lah. Betul ke bah? Iya, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channelnya Cak Opex dalam program ngaji bareng. Namun sebelum ngaji bareng ini dimulai, saya ada challenge pertanyaan untuk Anda yang menonton video ini. Pertanyaannya seperti ini. Tempat apakah yang paling menakutkan selain neraka jahanam? Bahkan neraka jahanam tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar darinya. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi, tempat apakah yang paling menakutkan selain neraka jahanam? Bahkan neraka jahanam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar darinya. Astagfirullahaladzim. Bagi Anda yang sudah mengetahui jawabannya, silahkan isi komentar di bawah ini. Dan bagi Anda yang masih belum tahu jawaban dari pertanyaan ini atau masih ragu dengan jawaban yang Anda miliki, saya akan jawab setelah program ngaji bareng ini atau saya akan jawab di akhir video ini. Dan langsung saja yang akan mengisi pada program ngaji bareng saat ini yaitu Ustadz Syamsul Debat. Masya Allah, sudah tahu semua kan? Dan bagi Anda yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah ini atau di deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin ngaji bareng dengan saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan yang dikasihi. Saya tak boleh pegang, nervous. Yang dikasihi Tuan Haji Zailani bin Osman, Pengetua Kolej Tingkatan 6 Shah Alam. Yang dihormati juga Puan Viani Aba, iaitu penolong kanan, betul lah penolong kanan penolong kanan pentadbiran. Itu juga Cik Cim Kima, iaitu penolong kanan hal awal murid. Seterusnya guru-guru, termasuk juga Kebid Kedang, Ketua Bidang, dan seterusnya. Tak pernah orang panggil macam tu lagi kan? Kebid kan? Kebid kan Kedang. Sebab isteri saya ketua bidang. Sebab saya tahu. Seterusnya guru-guru, dan tak saya lupakan pentadbiran yang 8 orang tu. Saya dah dapat briefing awal tentang Kolej Tingkatan 6 ni. Alhamdulillah. Dan hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Hari Isnin. Yang mana dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada Isnin, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat lah. Jangan nak pula namanya ladap pula. Ada orang cakap LDP, ada orang cakap ladap, latihan dalam perkhidmatan. Tapi yalah, bila cerita hari ni saya tengok ada pelbagai bangsa, seronok saya. Saya dulu pernah jadi guru sekejap, betul lah tu. Pernah jadi guru sekejap. Jadi bila saya jadi guru, saya ambil keputusan saya tak nak jadi guru. Mati budak atau kerja ganti. Bukan semua orang ada kesabaran macam guru-guru yang ada kat depan saya ni, kan. Dan biasalah dekat sekolah kan, kat kolej ni, guru-guru dia berprasangka dengan pentadbiran berprasangka dengan guru. Pengetua seksyen menangkap pentadbiran aja. Contoh ayat-ayat macam tu lah. Ayat-ayat macam tu keluar kan, biasalah kan. Jadi benda ni berlaku di semua tempat kecuali Kolej Tingkatan 6. Jadi kan, jadi saya sangat memahami, insya-Allah sangat memahami, sebab saya pernah jadi guru dulu kan. Jadi saya faham.
Dia faham. Jadi bukan senang sebenarnya. Kita nak puaskan hati semua orang memang bukan senang lah. Tapi bila kita bercerita tentang kerja, itulah dia. Kan? Kenapa pencamah-pencamah dipanggil? Kenapa buat ladap LDP ni? Kenapa? Salah satu sebab nak perbetulkan balik mindset kita. Kadang-kadang kita lagi fokus. Dulu kita yang cakap, aku dapat kerja ni tak nak fikir apa-apa dah. Yang penting dapat kerja. So dah dapat posting belum? Dah Kak Syahlah bro, yes. Tapi kenapa banyak pula tiba-tiba bergaduh tak dapat tu, tak dapat ni. Dulu cakap dapat jadi cikgu, sudahlah. Kan? Dulu dapat jadi kerja ni, dapat gaji bulan-bulan, dah lah kan. Tapi tak. Sampai satu masa manusia ni memang macam tu. Hasad dia berubah-ubah. Kan? Betul. Hasad berubah. Dia sentiasa nak itu, nak ini, nak ini. Kalau boleh saya share, Nabi Muhammad dulu dia pernah ambil satu ranting. You all boleh ambil lah kisah ni kan. Nabi Muhammad ambil satu ranting, dia tulis dekat tanah tu, dia buat satu garisan panjang tu. Buat satu garisan panjang. Kemudian dekat garisan tu, dia buat satu petak tergantung dekat garisan tu, satu petak kecil tau. Dalam petak tu dia cakar macam tu. Jadi orang tanya tu apa? Dia kata, garisan panjang tu, macam tu lah cita-cita manusia. Nak itu, nak ini, nak capai itu, nak buat itu, nak buat ini. Cita-cita ni panjang. Betul. Kan? Macam orang Arab kan. Masuk Rejab ni, ini Rejab sekarang ni, masuk Rejab dia dah terbayang Ramadan. Tapi orang kita lain, belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Bulan 1 dah terbayang baju apa nak pakai ni apa semua kan. Betul, itu dah dia cita-cita panjang. Tapi soalannya confirm ke you hidup lagi pagi raya tu? Kan? Saya teringat lah memori 2 tahun lepas. Tumpah baju sama. Best, mak. Nanti besok kita pakai mesti orang happy. Sekali PKP yang padan kan. Masa bila nak pakai? Kan? Itu reality lah. Reality. Lepas tu marah. Asal raya Cina boleh raya. Raya Melayu langsung ke PKP. Orang marah kan? Nak buat macam mana? Kan? Macam hari ni kan. Orang marah sana, marah sini. So, cuba fikir balik. Apa yang kita cakap ni macamlah kita pandai sangat. Vaksin ni lah, bodoh lah, kerajaan ni macam ni, kita marah. Kan? Hari tu kau marah tak bagi rentah negeri. Bila boleh rentah negeri, kes naik. Lepas tu kau marah pula. Bila rentah negeri, takkan kerajaan nak biarlah, tinggi tu lantak lah, apa nak jadi. So, tu dicadangkan, ambil booster. Bila ambil booster pun kau marah. Kalau kita tak buat apa-apa pun marah, tak buat apa-apa. So saya kata tadi, nak memuaskan hati semua orang, memang kita takkan dapat. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anaknya tarik keldai. Orang kampung kata, apa dah, keldai ada tak nak naik. Ayah dia naik keldai, anak tarik. Orang kampung cakap, apa punya bapak, kesian budak tu. Budak tu tarik, dia sedap duduk atas keldai. Bapaknya dulu turun, anaknya naik, bapak tarik. Apa punya anak kurang hajar betul. Boleh pula dia biar anak tu tarik, dia sedap aja duduk macam tu kan. Sedap je anak tu duduk kat atas, bapaknya tarik. Sudahnya dua-dua naik keldai tu. Duduk kesian menyeksa binatang betul, berat bawa 2 orang tu. Sudahnya keldai naik atas dia. Lagi gila. Jadi macam mana? Enggak ada benernya ya. Hati semua orang memang tak dapat. Tapi apa yang kita boleh buat? Pengajaran pertama pada hari ini. Buatlah yang terbaik yang kita buat. Itu saja. Betul. Buat yang terbaik. Lakukan jangan fikirkan cakap orang. Buatlah. Macam saya tak fikir. Orang nak cakap lah. Saya camah macam tu, camah lah. Kan? Apa saya peduli? Kan? Tapi saya jenis memang sampai awal. Tu saya pukul 8 saya dah sampai kat Kolej Tingkatan 6 Shah Alam. Untuk pastikan sejarah dia, saya tanya orang samatan tadi, bila sekolah ni ditubuhkan? Berapa ramai yang ada di sekolah ni? Okey. Nak masuk ke nanti Lon? Saya belum nak masuk lagi. Rupanya camah di Gino Hotel. Saya keluar. Saya pergi dekat tempat pot minum saya. Saya pergi kat restoran Wira Sejati di Seksyen 24. Tu tempat saya selalu minum dululah. Saya belajar dulu. Jadi saya jumpalah beberapa orang yang tahu pasal Gino Hotel. Dia tu pasal Shah Alam. Dia tu pasal Kolej Tingkatan 6 pun dia tahu. Saya pun tadi makan nasi pun sebab tengok dia makan. Selera betul makannya. Saya macam tu lah kan. Jadi rezeki lah rezeki. Jadi macam tu lah. Saya tak kisah orang nak cakap apa, cakap lah. Macam daripada dulu kan. Saya minat sesuatu benda tu saya akan buat je. Macam saya gemar buat collection kan. Saya tak suka tengok drama Melayu. Macam contoh kan. Kadang orang pun tak tahu. Ni rumah Cina ke rumah India. Orang tak tahu. Saya tengok cerita Tamil, semua cerita saya tengok.
Cerita Cina semua tengok. Macam Chow Yun Fat saya tengok semua. Tapi tengok Chow Yun Fat ni sedih sikit lah. Manyang ending memang sedih je. Manyang kena tinggal je dia kan. Macam tu. Kalau tengok cerita Prison apa tu, Prison on Fire pun masa last kali mesti dia berkorban untuk orang. Tu Chow Yun Fat lah. Saya minat lah. Lohong pan teng teng lohong lau. Saya tahu lagu Cina banyak saya tahu. Lagu Terasa Teng Ni wen wo ai ni hong tuo sheng saya tahu. Cerita Tamil pun saya tahu. Engkau nafil kan saya mau saya nak nyanyi lah. Kan saya tengok cerita apa tu? Malah yang tu adik-adik tu. Adik Suria tu siapa tu? Kartik kan. Saya tengok ada satu cerita. Lagu apa pun tak ada. Membaguslah. Saya tengok cerita Tamil. Sebab cerita Tamil ni yang bagus, dia boleh mengasah critical thinking. Kita tak boleh agak ending ni macam mana. Betul. Hero tu saya tengok VJ cerita surah. Kan? Surah kan? Bayangkan orang kampung tunggu ni. Semua menangis ni doa ni. Menapalah dah lemas kat laut ke apa. Sekali dia datang macam ikan lumba-lumba tau. Dia datang dia bukan berenang macam ni, dia melompat macam ni tau, macam ikan lumba-lumba. Betul. You all tak tengok. Ada sekali tu kan dia dah mati kan, yang patung Tuhan tu dah tumbang kan. Ingat mati. Dia boleh tagak tau. Hidup lagi. Itulah. Itu antaranya lah. Tu pada saya simple. Buat yang terbaik kita boleh buat. Pedudiklah apa orang nak cakap. Buat yang terbaik. Jangan fikir. Itu pertama. Dan bila kita sebut tentang profesionalisme. Profesionalisme ni maknanya keupayaan kita untuk membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa mencampur adukkan dia dengan benda-benda yang tidak berkaitan. Termasuklah benda-benda peribadi. Termasuklah benda-benda berkaitan dengan luar bidang tugas kerja kita. Sebab pentadbiran ni ada 4 jenis. Dalam sekolah, guru ke, pentadbiran ke, dia ada 4 jenis. Pertama, administrator. Dia masuk on time, balik on time. Muka yang pertama dekat mesin punch card tu, pada pukul 5 ataupun pada waktu balik. Dan orang lain takkan merasa duduk yang pertama. Sebab orang yang pertama adalah orang yang sama setiap hari. Dan dia siap beratur. Okay, beratur. Dia siap sound orang lain beratur. Cara gelak tu mana kau dah tahu dah siapa. Jadi untuk berada di depan memerlukan usaha yang lebih. Iaitu kau kena awal dalam 5 minit. Adakah benda pergi awal 5 minit kau bawa fail kerja? Tak. Benda itulah yang akan mengganggu profesionalisme dan juga malahan mengganggu keberkatan dalam kerja kita. Itu pertama. Kan? Tu administrator. Yang kedua namanya performers. Performers ni orang yang memang kejar deadline, memang kerja sungguh-sungguh, memang pengetua dengan penolong pengetua ni memang sayang dia. Memang sayang dia. Kerja banyak bagi dia je. Sebab dia ni memang buat kerja. Oh, ya. Sikit-sikit dia. Yang marah. Sikit dia. Macam tak ada orang lain dah. Masalah bila bagi kat dia, aku lah kena. Ngapa kau ni bagi kerja kat kau tak nak, tapi bagi kat orang lain kau marah. Dan orang ni biasanya masuk kadang-kadang lewat sikit, tapi penguntut tak kisah. Sebab dia jenis buat kerja. Dan balik biasa memang lambat. Pukul 5, pukul 6 tak balik lagi. Dia memang botol rabur meja dia. Buat sepah. Kadang-kadang dekat bawah meja ada file lagi. Mana file tu. Dia tahu. Orang yang administrator tu meja dia kemas. Orang usik barang dia tahu. Siapa usik frame gambar dia tu. Dia tahu. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan, meniaga je kerjanya ada. Kalau dah gelak besar tu betul Tuan Haji. Confirm ada. Dia ni atas meja clear banyak flyers. Ada tak apa tak beli tak apa. Tengok lu. Kategori ketiga. Dan kategori yang keempat yang paling best namanya follower. Dia ikut orang. Dia bila tahu sehari sebelum nak ceramah buat kat Gino Hotel, dia dah tanya, kau pergi tak esok? Kalau pergi sesama tau. Janji ya? Nak kita sekali. Kan, kau dah tahu dah kau nak lepak mana, balik kan kat mana, dah tahu dah. Kan? Sekarang budak tengah peksa kan, tengah musim peksa kan. Kan, betul? Oh, ke kualiti tanam tak adalah. Jadi tengah mungkin dia. Ingat tak kadang-kadang kita ada kursus 3 hari 2 malam? Ingat tak dulu?
Kursus 3 hari 2 malam ni, yang best daripada hari ketiga akan habis kau apa kursus tu? 12 kan? Soalan ni, kau balik college tak? Kau jangan balik Sekarang kita orang tak balik, kau balik kan? Macam mana nak jawab? Kita dah tahu dah trik kau tu. Ini benda-benda yang biasa berlaku. Tak usahlah. Jadi tu cerita. Saya dah tahu nampak bekerja. Tapi sebenarnya macam mana yang paling baik? Yang paling baik keempat-empat kena ada. Keempat-empat tu kena ada. Maksud yang entrepreneur keusahawanan tu maknanya kita kena fikir macam mana nak tingkatkan. Contohnya nak tingkatkan hasil untuk kolej untuk bantu prasarana sekolah. Kolej kan. Contohnya kan. Mak bapak mana yang kita nak jaga. Macam saya kat sekolah, anak-anak saya tu, dia memang pengetua, dia jajak tanya saya, ada tak? Kalau yelah kita nak buat. Aku tak kisah kau nak minta sumbangan, aku boleh bagi. Tapi manyang dinner dengan Haiti kau tak pernah ajak aku, cakap tu. Aku tak dapat pergi, itu soal kedua, tapi kau tak ngajak tu aku marah, kata. Okey, lepas ni ajak, kata. Tak adalah, tapi betul. Sebenarnya kalau ikut kan, itu sebabnya kalau kita tengok ada program sarana kan, sarana ibu bapa ni kan, bukan semua sekolah lah boleh menjayakan benda tu. Kebanyakan mak ayah menganggap sarana ni tak penting. Sebenarnya itulah penting, connection. Itu sebab masa PDPR itu, problem yang paling besar sekali PDPR. PDPR masalah yang paling besar adalah bila anak-anak ambil kesempatan. Tapi kuliah tingkatan 6 ni mungkin dia dah dewasa lain lah. Untuk sekolah-sekolah yang menengah, yang form 5 ke bawah ni. Problem. Kalau yang kolej tingkatan 6 ni mungkin kurang. Mungkin ada tapi kurang. Masalah macam tu. Kenapa tak on kamera ni? Habis data. Kenapa tak on kamera? Sebenarnya main game. Kan? Tutup. Jadi cikgu seorang-seorang. Kelas berapa ramai? Bayangkan di bandar-bandar besar. Kehadiran not even 10%. Bayangkan. Dahsyat masa tu. Kan? Saya sendiri pun problem. Bila ceramah online ni problem. Kan? Jadi saya banyak support guru lah. Saya kata. Dan bila orang buat online ceramah dengan saya ni, saya pesan, jangan bagi PPD bercakap lama. Orang bukan nak dengar PPD cakap. Dia bantai cakap lama. Yang best PPD ni bercakap lama. Saya tidak berhasrat berucap panjang hujung dia tu kan. Tu masalahnya. Orang nak dengar ucapan aku ke tahu. Tu masalah dia. Saya boleh bagi PPD bercakap. Tapi bagilah cakap dia. Jangan cakap lebih daripada 3 minit. Jadi dia akan padatkan apa dia nak cakap. Saya sendiri pun problem masa ceramah online memula tu. Puan Mania masa memula tu. Kan kita pasang sendiri on kamera, kita tekan, kita pun lagi Assalamualaikum. Lepas 2 jam ceramah punya kamera tak on. Bayangkan 2 jam. Yang untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya 2 jam kamera tak on. Masa tu itulah kameranya, itulah handphone kita. So orang call pun kita tak nampak sebab kita orang call ni tak angkat pula. Dah 15 minit start ni sudah 2 jam. Jadi sebabkan tu masa tu bulan puasa pula tu. Jadi petang tu ulang sekali lagi ceramah yang sama. Tapi petang tu suasananya dah macam pengumuman nak puasa. Semangat dah tak ada dah. Jadi kita hendaklah gitu. 2 jam kot pagi tadi. Aduh. Tu antara ujian yang kita kena hadapilah. Dan hari ni kalau kita pernah dengar lah istilah profesionalisme ni juga ada kaitannya dengan integriti. Integriti ni jangan kita salah faham. Jangan ingat integriti ni rasuah semata-mata. Tak. Integriti ni juga terbabit dengan amanah kerja kita. Hubungan baik kita antara satu dengan yang lain. Kenapa hubungan baik ni terbabit? Sebab kebanyakan organisasi yang dijatuhkan disebabkan kes salah laku amanah sebenarnya berpunca pada dalam, bukan pada luar. Yang orang mengadu-mengadu, report dengan SPRM, cakap dengan orang ni macam ni. Semua orang dalam, bukan orang luar. Ingat orang luar peduli ke pasal kita? Tak ada. Tapi bila kita mengadu, habislah. Tu sebabnya saya pernah bagi talk. Saya bagi talk dengan topik apa tau? Bicara integriti, nota bertindih apabila kain terlondeh. Tajuk ni. Orang tanya, kenapa saya pilih tajuk tu? Sebab bicara integriti apabila kain terlondeh ni, dia macam kita, kalau ada ruam, ada tanda dekat kaki kita tu, dekat buku lali kita tu warna merah kan, kita biar. Kemudian makin besar. Kita patut settle sendiri. Bubuh krim, bubuh apa ubat yang patut supaya dia tidak merebak. Tapi bila kita biarkan benda-benda kecil, orang tipu punch card, orang tipu claim, orang tipu ni, kita biar. Kemudian benda tu dah merebak tau. Merebak. Akhirnya bila ada orang yang tersilap, sampai kepada pengetahuan doktor pakar di luar. Pengetahuan orang, saya suspek takut dia dah merebak ke seluruh badan. Habis dilondehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa. Patutnya kesalahan tipu punch card dia.
Tapi bila dia semak, tipu klaim pun ada, beli barang tak ikut prosedur pun jumpa. Sepatutnya benda tu tak sepatut pun dia orang tahu. Akhirnya, yang buruk nama adalah agensi kerajaan, khususnya kolej kita. Jadi itu yang kita tak nak. Itu sebab nak settle, kita kena settlekan peringkat awal. Itu sebab integriti ni sebenarnya dirujuk ke sebenarnya konsep ni bukan konsep berkaitan dengan salah laku dan amanah sebenarnya. Integriti ni berkaitan dengan binaan, struktur binaan bangunan. Integer. So, kalau kukuh struktur binaannya, maka kukuhlah bangunan tu. Maka kita ni adalah merupakan struktur-struktur ni. Dan strukturnya siapa? Termasuklah pentadbiran. Termasuklah guru-guru. Termasuklah pelajar-pelajar tingkatan 6 ni. Mereka ni adalah kita punya klien ni yang kita nak kena jaga ni. Itu sebab saya selalu cakap, saya minta maaf. Saya kata saya marah mak ayah yang tak tanggungjawab ni, saya marah. Waktu online itu saya balun mak ayah cukup-cukup. Tapi masalahnya, mak ayah yang tak bagus ni, dia tak join online kita. Itu masalah kita. Kan? Saya kata, you all nak marah guru apa pasal? You nak marah cikgu, okay fine. You nak marah cikgu, tak apa. Cikgu buat hal, Puan Chin Kinha, Cik Chin Kinha dengan Puan Vianney boleh pantau. Puan Vianney dengan Puan Cik Chin Kinha buat hal, susah nak panggil cik lah, panggil puan aja lah. Saya doakan ni cepatlah kan. Jadi kalau dua ni buat hal, Tuan Haji Zailani boleh pantau. Tuan Haji Zailani buat hal, PPD boleh pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri boleh pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian boleh pantau. Kementerian buat hal, Menteri boleh pantau. Menteri buat hal, Perdana Menteri boleh pantau. Perdana Menteri buat hal, rakyat boleh pantau. Tetapi mak bapak buat hal, siapa pantau? Itu soalan saya tanya. Mana? Itu sebabnya bila tengok dari segi perangai anak-anak kita hari ini, sebenarnya ada satu perkara yang kolej kena tekankan kepada anak-anak kita. Apakah dia? Sebenarnya kita dalam Malaysia ni, dalam negara kita sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar, iaitu krisis adab. Allah. Itu sebenarnya. Ya, betul. Kalau dia tak belajar, tapi adab baik dengan cikgu pun tak sakit hati. Ya, benar. Ni masalahnya dah lah tak nak belajar. Kalau saya belajar, ni mak saya yang suruh lah. Saya pun tak nak belajar. Dia. Kan senang kau berhenti. Kan? Kalau ikut cikgu kan, aduh. Itu sebabnya saya kadang geram masa hari bertemu dengan mak bapak tu. Cikgu ni baik sangat. Macam mana dengan anak saya cikgu tu? Itulah budak ni kan biasalah. Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah banyak main-main kan. Tapi kalau dia rajin, saya yakin dia boleh berjaya. Menyampah betul. Kau cakap je lah terang. Anak saya macam ni minta maaf. Saya memang hari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah. Biar bapak tu pandang budak tu. Kau apa hal kau? Mama. Baik sangat. Aduh. Saya minta maaf lah. Saya tak dapat nak gambarkan perangai dia ni. Semuanya ada dalam senarai ni. Bagi. Wah, bagus lah. Bapak astagfirullah. Ya Allah. Apa ni? Wah, nampak tak? Betul. Betul. Saya sebab saya pernah jadi guru. Saya tahu. Itu sebab kalau saya jadi menteri pelajaran. Dah lama saya fight dah untuk allowance critical. Tengok muka dia teruk. Puan Vianney pun macam ni. Dia sambut saya tadi. Kan? Itu sebab dia tak sanggup dah buat kursus dekat sekolah. Kita buatlah dekat Gino. Dekat dengan highway. Kan? Macam nak bawa lagi lah perasaan tu kan. Betul. Ini benda yang penting sebenarnya. Saya kata memang bukan senang nak jaga. Tu sebabnya hubungan antara satu dengan yang lain kena baik. Kan? Pentadbiran kan. Janganlah lebih. Kadang-kadang you sound cikgu, gunalah bahasa bertosit dan elok sikit. Dia orang semua grade tinggi-tinggi tau. Kau jangan sound-sound dia orang. Tak tahu. Kadang-kadang dia orang tak tahu aku ni 41 tapi kena marah kata. Aku ni 44 kena marah kata macam tu kan. Tak, sebenarnya bukan saya suruh hormat, suruh sampai junjung pun tak. Tapi you all kena respect each other tu je. Betul. Oh, nampak ni. Ya. Mana betul aku cakap. Saya tahulah. Cikgu ni dia tak pentadbiran. Kau buat grup pun 8 orang, kau buat grup WhatsApp 8 orang aja. Kalau seorang live memang perasan meh. Kau. Jadi kalau kau boleh masuk join grup cikgu tu terbaik dah tu. Kan. Betul. Grup cikgu ni dia bukan satu grup ni, semua geng-geng, ada geng. Lepas tu bila dapat APC Anugerah Khidmat Cemerlang berapa orang je dapat?
Semua muka tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat? Ha? Tuan Haji Zailani aku tahu dah. Memang dia je dapat. Bukan kita. Contoh lah. Contoh. Sedangkan bukan Haji Zailani buat keputusan seorang. Dia ada mesyuarat tu komiti nak tentukan cikgu mana yang betul dapat. Ha, cikgu ni boleh tak? Cikgu ni okey. Yang seorang pula cakap, I rasa tak boleh lah dia. Sebab I rasa dia macam apa dia macam contoh. I tak cakap sesiapa tau. I tak cakap sesiapa, tapi antara you orang lah. Antara macam tu lah kan. Tak, maknanya dia akan bagi suggestion berdasarkan kerja, bukan pasal peribadi tau. Bukan. Berdasarkan kerja. Ha. Dia kalau lelaki kan, lelaki tengok, Allah sian. Lelaki dah lah tak ramai duduk belakang lah. Itulah. Tu yang bila dia baca doa tadi beria tu, Allahu Akbar. Sedih orang lelaki ni tu. Aduh, hai kan. Tapi kalau lelaki dia tegur direct je. Cikgu perempuan ni aku kenal sangat, cikgu lelaki. Macam mana kalau dapat ABC? Ha? Kerja sama, lepak sama. Konten sama, macam mana boleh dapat? Mana aku tahu, aku setakat ni apa yang Puan Viani suruh ke, Cik Kim Ha suruh aku buat je. Oh ya ke? Tak lah, aku cakap je. Orang lelaki macam tu. Saya pernah puan, saya dapat call untuk ceramah dekat mana? Dekat sekolah kebangsaan Benta kat sepanjang Kuala Lipis. Sekolah Benta tu dia gabung 10 sekolah untuk motivasi UPSR. 10 sekolah combine motivasi UPSR. Agak-agak lah. Berapa bayaran untuk saya? Ceteka. Berapa kan? Berapa? Mungkin berapa lah. Boleh bagi lah. Bagi nak berapa lah agak-agak. Berapa? 10,000. Teruk betul dia letak. Tak, dia letak 10,000 tu melampau lah. Tak adalah. Tapi bayangkan dia cakap dengan PA saya, kami boleh bayar 300 je. 10 sekolah. Tapi masa tu PA saya terangkat lah kening. Jauh ni. Dia cakap, tak apa. Tapi bila tanya saya jenis tak suka batal program. Saya kata macam ni. Cakap dengan dia, tanya ada tak tempat lain yang nak juga buat. Jadi tak adalah saya pergi jauh satu tempat je. Kalau ada tempat lain saya boleh singgah lagi. Lagipun ikan patin kat Lipis sedap. Sempat saya beli makan kat sana. Memang sedap. Betul. Ngeletek nyawa makan. Betul. Masa tu, ada satu surau nak buat. Malam tu satu masjid pun nak buat. Jadi 3 ceramah pun bayar dah 200-300. Tapi Tuhan tunjuk dekat saya. Bila saya cubalah bagi deliver ceramah yang betul-betul tak kisahlah berapa dia bayar. Rupanya baru saya tahu sekolah yang 10 sekolah gabung motivasi UPSR ni, rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah tu, sekolah ni 2 orang calon. Sekolah ni seorang, SKM sekolah kekurangan murid. Dan gabung 10 sekolah, calon UPSR tu not even 20 orang. Bayangkan. Dan RM300 dia nak bayar saya tu, cikgu tu kongsi semua sikit. Bayangkan kalau saya tolak macam mana. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Nak ni saya bagi contoh. Nak saya kan. Kan. Tak adalah. Nah, tapi betul saya jenis macam tu. Dia bayar RM5,000 ke, bayar RM10,000 ke, bayar RM1 ke, bayar RM50 ke, saya pergi insya-Allah. Kan? Bila RM50 bayar, saya pergi. Mungkin tak datang lepas tu. Itulah sekali. Tak adalah. Gurau je. Kemudian yang ketiga. Yang pertama, jujur. Kedua, amanah. Ketiga, jaga ukhuwah perhubungan satu dengan yang lain. Itu saya dah sebut dah tadi. Jaga perhubungan. Sebenarnya, bila kita tengok kan, kita cemburu tengok golongan orang dulu-dulu, orang lama-lama kan. Dia kita, macam saya masa kecil dulu main bola dengan kawan-kawan saya. Yang India, yang Cina. Bila kita rapat, kita tahu budaya dia. Cina macam mana, India macam mana. Cina, jangan bagi hadiah jam tangan. Melainkan Rolex. Tak, orang Cina ni dipantang bagi hadiah jam tangan. Sebab macam mendoakan kematian. Jangan bagi. Betul? Betul kan? Macam kalau kita tengok, India, Cina, kalau beli kereta macam mana? Melayu macam mana? Melayu kalau tengok kereta, tak cantik. Dia beli second tak apa, janji cantik. Rosak kemudian lantak lah, janji cantik. Itu Melayu. Yang Cina pula dia tengok berapa laju boleh pergi. Laju tak kereta ni? Tak cantik tak apa, janji laju. Dia nak cepat. Macam India pula tengok berapa ramai boleh masuk. Dia lain. Betul.
Tak, ni betul ni menurut kajian tau. Tu sebab kalau kita tengok gendang pun beza tau. Arwah abah saya dulu, arwah ayah saya dia selalu cerita lah. Dia kata, kenapa gendang Melayu tak untung? Gendang Cina untung, gendang India kadang-kadang untung. Apa sebab? Rupanya arwah abah saya kata sebab bunyi dia. Gendang Cina untung je. Tung 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 untung 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 tak berhenti untungnya. Kalau gendang ini kadang-kadang tung 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 kedang tung 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 bam bam ban selubum bau nama gundu temanya tenggertak ke bum bum tak ke bum bum retak ke bum bum. Betul kadang-kadang. Ya Allah. You pun tak pernah dengar kan? Tak perasan tak? Tapi gendang Melayu tak untung. Tung tertak untung tertak untung rugi tak untung untung rugi tak kau dengar tu betul. Arwah abah saya dulu cakap itu saya memang galak lah. Betul ke bah? Iya bah. Tak. Sebab apa kita tahu? Sebab kita rapat. Setiap ada apa benda yang sampai kat kita positif. Tak boleh lah, malas lah, apa benda ni tak mau lah, benda. Ada je pekeliling baru kan, pekeliling baru sampai, pengetua sain. Mulai berapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan begini, semua staf hendaklah ni. Yang best saya, korang yang muda-muda ni buat lah, akak dah nak pencen, tak habis-habis hayat. Pekeliling tu tuju kat semua tau. Itulah ayatnya, akak dah nak pencen, akak tak payah fikir dah. Kau bila kau gelak besar tu adalah orang. Kan? Tak habis-habis dia punya hujah nak pencen. Maka nak pencen makin banyak pekeliling ni keluarlah. Kan? Respon yang positif, ya. Dan kemudian ikhlas. Ikhlas buat kerja, bukan sebab tak gaji memang masuk setiap bulan. So, bukan kita buat tu bertambah gaji kita tapi buat yang terbaik. Saya selalu cakap kalau saya bagi motivasi pada student, saya bagi motivasi, minta maaf cakap lah. Saya tak ada bahasa, awak semua tak ada. Memang kau aku je, saya kata. Saya cakap dengan student ni, yang belajar ni, saya kata, kau tengok dekat pintu pagar kolej tingkatan 6 ni, kau tengok pintu pagar depan tu. Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu cakap terima kasih, dia dah berjaya. Cakap. Boleh kira dengan jari lah. Silap-silap yang masuk pun sebab sijil tertinggal. Tapi cikgu tetap mengajar, saya kata. Bukan sebab apa. Dia nak kepuasan. Saya memang jenis saya, daripada dulu, saya memang call cikgu-cikgu saya. Pernah sekali saya call, lecturer saya pun saya call. Mana yang mengajar saya dulu kan. Mana yang saya dapat nombor phone saya call. Macam dalam perjalanan saya call. Macam mana cikgu sihat ke? Inilah Samsul dulu. Oh ingat you yang tinggi-tinggi tu. You mengacau I je. Ingat lagi. You buat apa sekarang? Saya ceramah kan cikgu. Ceramah apa pula? Saya Samsul debat tu saya lah. You kan daripada sekolah sampai sekarang tak habis gurau. Dia tak percaya. Dia tak percaya tu. Kan? Jiran sebelah rumah saya pun sama. Tengah siram bunga, pokok bunga tu. Dia tegur saya. Ni tempat taman lama lah, bukan taman yang saya duduk sekarang. Saya dah pindah kan. Dia cakap, bang, ada tak orang cakap? Dia tengah berburak tu, dia cakap dengan saya. Ada tak orang cakap, muka abang sebiji camah dalam TV tu? Kata, siapa pula yang macam aku ni? Kata. Rupanya dia tak pasal. Dia tengok depan-depan kan lain kan. Saya pun cakap dengan dia. Bang, salah tu bang. Rasa-rasanya. Abang salah orang. Ya, saya tahu dah. Yang cakap Negeri Sembilan dekat tu. Sudah. Saya kata, sudah saya kata, bang, saya lah Samsul Ban. Kena bergurau agak-agak lah. Dia kata tu. Saya pun biarlah. Saya pun tak ada lah. Dia tak kenal. Biarlah kan. Jadi saya lepas pada tu. Lepas pada apa? 2-3 hari kot saya balik rumah. Dah buka pintu pagar. Berlari dia pegang tangan. Minta maaf bang. Saya memang tak perasan bang. Memang tak perasan. Bini dia marah. Abang buta ke? Itulah Samsul Ban. Jadi dia marah. Dia bawa perasan. Sekali saya isi minyak lah. Saya isi minyak. Lepas tu tengah isi minyak dia kata, pelakon kan dia kata. Aku rasa aku berlakon tak adalah 2-3 hari saya sekali lakunya skrip tu. Pelakon kan tak adalah, mana ada. Ya pelakon. Pakai mask pun kita kenal lah dia kata. Saya buka lah. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? Saya kata bukan. Saya kata. Degil dia. Itu melampau tu, aku tambah cerita tu.
Tak ada. Yang program yang TV Hijrah tu sepatutnya 3 Syamsul, bukannya 2. Sepatutnya yang Syamsul 2 tu 2 Syamsul kan. Sepatutnya 3 Syamsul. Tapi last minute Syamsul ni Syamsul Yusof dia tarik diri sebab dia nak siapkan filem Munafik 2 masa tu. Dia offer kat saya tolak. Jawab saya dia punya watak tu tak sesuai, saya tolak. Yang Munafik 2 tu patut saya ada dalam tu. Saya tolak sebab watak tu tak sesuai. Ada watak hantu celah buluh tu nak bagi kat aku tu. Yang kacau Ustaz Adam tu kan. Saya tak ambil lah, saya tak ambil tu. Kita buat satu benda yang kita nak buat betul. Saya kata jangan kita duduk kerja, makan gaji tapi nak buat kerja part time. Dan kemudian part time tu banyak, berhentilah, jangan susahkan orang lain. Orang akan terganggu tau. Proses kerja orang akan terganggu. Jangan kita susahkan. Biar tempat kita tergantikan dengan orang lain. Oh, tapi takut pula nanti tak dapat gaji. Makan juga gaji. Tapi kerja tak kerja betul-betul. Kan? Tu yang kita kena ada. Kemudian, mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Itu sebab borang SKT jangan ikut kopi kawan-kawan punya. Borang SKT tolong tulis khusus yang diperlukan. Jangan kopi. Semua tak tahu. Lepas tu bila HR, bila pentadbiran hantar kau pergi khusus tu, kau marah. Syekh khusus ni. Syekh nama kita je naik. Dan memang kau ikut tulis tu. Tengok balik tulis apa. Khusus penguasaan bahasa Inggeris. Hantarlah. Ambil kat mana? Sebab penting kan? Benda tu penting. Walaupun kita cakap inilah masanya kalau nak pergi seminar tu khusus tu. Mantapkan bahasa Inggeris 3 hari 2 malam. Jangan ambil jauh-jauh. Singapura ke. Macam tu kan. Tulislah khusus pemantapan pengurusan keuangan ke. Tak kisahlah pergi. Ambil je tulis tu. Kenapa kita perlukan benda tu? Rupanya sebab kita jaga koperasi. Tuan-tuan jaga koperasi sekolah. Apa kita nak buat? Kan? Dan begitu juga profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Saya kata tadi. Kemudian iltizam. Berazam buat bersungguh-sungguh untuk capai kejayaan. Bak kata ahli falsafah tu dia kata gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung. Masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. Tapi dah ada cakap macam tu, aku ulang aje lah. Jadi kalau untuk budak-budak STP, cakap budak-budak ni, yang tingkatan 6 ni semua cakap macam tu. Gantung cita-cita tinggi, jangan letak rendah. Kita akan menyesal. Betul-betul. Saya sendiri pun dalam masa saya, nampak je Samsul debat ni bukan orang letak nama sesaja tau. Pencapaian saya dalam debat dan pidato, saya top rank best speaker Malaysia 2021-2022. Wow. Saya dulu debat bahasa Melayu. Semua teknikal debat ni semua dalam kepala saya. Nak pidato tu dalam kepala saya. Macam mana nak jadi champion. Macam mana cara kita nak cakap. Macam mana cara pandang. Macam mana penekanan. Apa poin-poin kita nak bawa. Semua saya ada dah. Wah, hebat. Setiap bulan saya melanggan majalah Dewan Masyarakat. Supaya current issues tu jangan hilang daripada kepala kita. Sebab kita kena lagi update daripada anak murid yang kita ajar. Itu kita kena buat. You all pun kena ada bahan bacaan sendiri. Kena ada. Itu sebabnya belum mengajar pidato dengan debat tu selama je. Itu sebabnya kalau you all nak saya lah mengajar budak-budak kolej tingkatan 6 ni debat nak ajar bagus kan. Tak ada masalah. Saya akan hantar anak-anak murid saya datang. Buat sparring dengan dia orang. Budak Universiti Sains Islam Malaysia tu buat sparring. Bila dia sparring dengan budak universiti, buat seminggu sparring. Tang. Jadi bila dia lawan sekolah lain, dia dah tak rasa apa dah. Sebab dah lawan yang lagi bagus lagi. Macam tu je. Macam buat motivasi. Apa ni gerak gempur peperiksaan. Contoh orang buat panggil saya kan. Saya akan ceramah setengah jam kerana saya akan bagi best student tu untuk jaga grup-grup ni. Simple je. Simple je. Sebenarnya di kita ni budak-budak ni dia budak sekarang ni dia Gen Y, Gen X, Gen Y ni semua ambil ringan. Dia tak rasa benda tu penting. Besok dah luar pun menyesal. Ada yang cakap saya tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber. Betul tak? Saya nak jadi YouTuber. Saya kata, "Buat apa kau jadi YouTuber tapi bangang melantun-lantun buat apa?" Tak, saya kata tu terang, saya kata sebab you tengok contoh ingat tak dulu kita pernah ada Friendster, kita pernah ada mamak kampung chat, orang sanggup mencuri telur dengan ayam dekat kampung tu sebab nak dapat masuk dekat cyber cafe, nak main game, nak chatting. Tapi lepas tu yang chatting tu dah kurang. Kemudian ada BlackBerry, kemudian ada BlackBerry Messenger, BBM, ada budaya dia sekejap, itu paling sekejap sekali BBM tu. Kan? Tiba-tiba orang dulu, ingat tak zaman Walkman habis, tiba-tiba MP3 player. Tak ada MP3 pun habis, dekat phone ni je sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah tadi pengajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat. Sangat kelakar sekali ya, saya dibuat ngakak. Masya Allah, luar biasa sekali beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan
menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga apa yang beliau sampaikan kita bisa atau mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tanpa terasa kehidupan kita menjadi lebih baik daripada kehidupan sebelum-sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sesuai dengan janji saya terhadap pertanyaan yang sudah saya sampaikan di awal video ini, saya akan jawab. Namun saya akan ulang pertanyaannya, yaitu tempat apakah yang paling menakutkan selain neraka jahanam? Bahkan neraka jahanam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar darinya. Astaghfirullahaladzim. Maka jawabannya adalah yaitu Jub al-Has. Jub al-Has ini merupakan lembah kesedihan, yang mana dikatakan bahwa Jub al-Has ini ditempati oleh orang yang membaca Al-Quran namun bukan karena Allah. Membaca Al-Quran karena untuk mendapatkan pujian dari manusia, pujian dari orang tua, pujian dari guru, pujian dari teman-teman, pujian dari tetangga, dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang ketika membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia namun tidak mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan orang tersebut akan berada di Jub al-Has ini. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita semua dilindungi dari tempat yang sangat menakutkan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ada penjelasan lain atau yang lebih luas dari teman-teman yang menonton video ini, silahkan isi komentar di bawah ini. Semoga kita semua yang telah mengikuti ngaji bareng ini mendapatkan rizki yang banyak, dipermudahkan segala urusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.